Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-390 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang adanya manfaat, adanya ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil, dan ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita melalui pemahaman Al-Quran. Ahlan kepada semua. Saya nampak di ruang komen ada Zimah Don, Norazia Mukhtar, Jamalia Manab, Safia Sapian, Nasirun Ori, Galik Sprit, Ummi Akasha, Nurahim Sharif, kemudian Laila Umar, Aisyah Usman, Fauzia Muhammad Yusuf, Zuraida Sidi, kemudian Siti Sahara dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu hari ini kita nak sambung daripada muka surat 147. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 147, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 145. Muka surat 147, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 145. Sambil itu mohon juga sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan, sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka apakah yang ada pada ayat yang ke-145 ini? Jom kita lihat ringkasan daripada ayat 145. Maka kita telah belajar yang mana tajuk ini bermula daripada ayat 136 lagi, berkenaan tentang perkara yang orang-orang Arab Jahiliyah, orang Quraisy Mekah, mereka haramkan daripada binatang ternakan maupun tanaman. Ayat 146 sehinggalah ayat 140 yang Allah menceritakan sikap buruk mereka, yang mereka reka bahawa benda ini haram, benda ini tak boleh dan sebagainya. Kemudian pada ayat yang ke-141 Allah mula memberi jawapan berkenaan tentang pengharaman tanaman yang mereka buat. Lalu Allah sebut ini adalah nikmat Allah, perlu diguna dan diambil manfaat. Maka ayat 141 adalah jawapan untuk tanaman. Dan kemudian pada ayat 142 Allah mula menerangkan tujuan penciptaan binatang ternakan. Apakah fungsi binatang ternakan? Selain daripada semalam kita telah belajar pada dua ayat, ayat 143 dan juga ayat 144, bagaimana Allah mula memberi jawapan sehingga pada waktu itu menjadikan mereka tak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata para ulama tafsir, ayat yang ke-45
Kata para ulama tafsir, ringkasan ayat yang ke-145 adalah, apakah poin-poin dia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada pertanyaan dan soalan yang ada pada dua ayat sebelumnya, ayat 143 dan ayat 144, di mana orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrik Mekah tak mampu nak memberi jawapan pada pertanyaan kenapakah mereka mengharamkan daripada sesuatu binatang ternakan. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada mereka apakah yang sebenar-benarnya perkara yang haram. Apakah perkara yang haram? Lalu perkara yang haram bukanlah daripada apa yang kamu reka-reka pendustaan terhadap Allah. Pada ayat 136 sampailah 140 yang kita telah baca. Namun, perkara yang haram adalah berikut ini. Lalu sebenarnya pada ayat 145, Allah sedang menerangkan apakah perkara yang Allah haramkan. Bukan seperti mana yang mereka buat, yang mereka percaya, yang mereka dakwa bahawa binatang ni haram padahal halal. Binatang ni tak boleh padahal sebenarnya boleh. Maka Allah mula menerangkan apakah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pada ayat ini. Jom kita lihat ayat 145. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Maka dalam tafsir disebut Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, untuk berkata, lihaula'il muftarina 'ala Allahil kadzib, kepada orang-orang yang mendustakan Allah dengan pendustaan yang mana Allah mengharamkan binatang ini padahal Allah tak pernah haramkan. Allah mengharamkan binatang ini padahal Allah tidak pernah haramkan. Lalu qul, katakanlah wahai Muhammad kepada masyarakat Arab jahiliyah, kepada orang Quraisy Mekah yang mereka reka pengharaman. Apa yang nak disampaikan kepada mereka? Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, qul, katakanlah kepada mereka, tidak, ajidu, aku mendapati, aku tak jumpa. Tak jumpa apa? Di dalam, ataupun terjemahannya pada, apa-apa yang uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku. Lalu Nabi diperintahkan untuk cakap dengan orang-orang yang mereka pembohongan ke atas Allah, yang mana mereka mendakwa Allah mengharamkan itu dan ini, perkara itu dan ini. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, aku tidak mendapati pada apa yang Allah telah mewahyukan kepadaku. Lalu kata para ulama tafsir, apakah maksud daripada apa-apa yang Allah telah wahyukan kepadaku? Lalu sebenarnya pada ayat ini kata para ulama tafsir, pengajarannya adalah perkara yang haram yang datang daripada Allah mestilah dalam bentuk wahyu. Kerana kita tak boleh pada waktu itu nak mendapat terus daripada Allah, mendapat direct daripada Allah. Maka mesti melalui wahyu. Lalu benda-benda yang mana nak diharam, yang apa yang didakwa haram, mestilah ada wahyu, mestilah ada nas. Sebab itu kata dalam tafsir Al-Wasit disebut, wal jumlatul karimah, sengaja Allah bawakan perkataan yang mulia, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, tidak aku jumpa dan dapati pada apa yang Allah telah wahyukan kepadaku. Sebenarnya pada ayat ini pengajarannya adalah tufidu, memberi faedah, anna tariqat tahrim, sesungguhnya jalan untuk mengharamkan sesuatu ataupun untuk menghalalkan sesuatu, innama huwa minal wahyi, ianya hanya boleh melalui wahyu. Tak boleh suka-suka kita kata, benda ni haram. Mana dalil? Tak ada. Benda ni haram. Mana nasnya? Tak ada. Lalu poin yang penting daripada perkataan uhiya ilai, apa yang diwahyukan kepadaku, iaitu baginda Nabi, sebenarnya cara untuk pengharaman sesuatu hanyalah melalui jalan wahyu. Dan ianya tak boleh melalui jalan nafsu
ataupun jalan keinginan. Tak boleh. Kerana nafsu kita ataupun diri kita tak suka benda ni haram. Benda ni haram. Sebab itu dalam tafsir disebut, ianya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Innama huwa minal wahyi, walaysa mujarrad al-hawa. Ianya adalah melalui wahyu, bukannya nafsu. Lalu sebab itu sengaja Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan kepada baginda Nabi untuk cakap, apa yang kamu kata haram, aku tak jumpa pun daripada apa yang telah diwahyukan kepadaku. Okey, dan kemudian daripada sini juga pengajaran yang kedua kita boleh dapat. Daripada ayat-ayat seperti inilah keluarnya kaedah fiqh. Apakah kaedah fiqh? Kaedah fiqh adalah annal asla fil asya al-hil illa ayyarida nassu bitahrim. Bahawa daripada ayat ini bila Nabi diperintahkan untuk berkata, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku perkara-perkara yang haram, kecuali akan datang apakah perkara-perkara yang haram. Daripada ayat ini dan juga daripada banyak nas yang lain, keluarlah satu kaedah dalam fiqh, annal asal, bahawa asal pada sesuatu perkara adalah benda itu halal. Asal daripada sesuatu benda yang boleh makan, bahawa benda itu adalah halal, kecuali bila datangnya nas, bila datangnya dalil bahawa benda itu haram. Lalu untuk sesuatu benda itu halal, dia tak perlu dalil. Kebanyakan perkara adalah halal. Hukum asal, sesuatu benda adalah halal. Dan inilah pegangan mazhab Syafi'i dan juga kaedah fiqh. Tetapi ianya akan menjadi haram bila dalil. Lalu bila sesuatu itu haram, maka pada waktu itu ada dalilnya. Tetapi bila sesuatu itu halal, sebenarnya hukum asal sesuatu perkara adalah halal, kecualilah bila ada dalil tentangnya. Lalu sebab itu kadang-kadang orang tanya, apakah dalil yang benda ni halal? Kebanyakan benda hukum asalnya adalah halal, kecuali bila datangnya pengharaman melalui Al-Quran dan juga hadis maupun ijma', dan juga qiyas, maka pada waktu itu barulah benda itu halal, benda itu haram. Maka pengajaran yang kedua daripada ayat ini, sebab Nabi sebut, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Aku tak jumpa pada apa yang Allah telah mewahyukan sesuatu yang haram. Menunjukkan bahawa bila sesuatu itu haram, barulah pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bawakan nas dia, baginda akan sebutkan nas dia. Maka pengajarannya adalah daripada sini keluarnya kaedah fiqh bahawa asal kepada sesuatu perkara adalah halal, kecuali bila datangnya dalil tentang pengharaman. Dia bukan sebaliknya. Bukan hukum dia adalah asal sesuatu perkara adalah tak boleh haram, bila datang dalil barulah halal. Tidak. Untuk pengharaman ada dalil. Tetapi untuk halal, sebenarnya kebanyakan perkara adalah halal. Itu adalah pengajaran yang kedua. Lalu firman Allah, lalu Nabi diminta untuk bercakap kepada orang Quraisy Mekah, la ajid, aku tidak mendapati fima, pada apa-apa yang uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Tak ada sesuatu yang haram, tetapi akan datang perkara yang haram pada beberapa ayat yang berikut. Ala, muharraman, sesuatu yang haram. Haram ke atas siapa? Ala, ke atas ta'im, orang yang hendak makan. Lalu aku tak mendapati adanya sesuatu perkara yang haram ke atas orang yang makan. Ta'im maksudnya isim fa'il, kata kerja, ataupun isim fa'il, pelaku, iaitu orang yang makan. Lalu sebenarnya kata para ulama tafsir, Allah membawakan perkataan ta'im secara umum, orang yang makan, sebenarnya adalah untuk membidas dan juga untuk menafikan tentang kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang mana mereka mendakwa ada benda lelaki boleh makan dan ada benda yang perempuan tak boleh makan. Padahal benda yang sama, lelaki boleh, perempuan tak boleh. Dia sebenarnya tak ada istilah begitu.
Sebab itu Al-Quran tidak menggunakan perkataan lelaki maupun perempuan. Al-Quran menggunakan ta'im, pada waktu itu memberi makna makan. Lalu, di manakah ayat yang kita telah belajar bahawa orang-orang Arab jahiliyah mereka membezakan antara lelaki dan perempuan? Itulah ayat yang ada pada muka surat 130, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 139. Kita boleh nampak ayat 139. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatul lidhukurina wa muharramun ala azwajina. Perkataan wa muharram ala azwajina, maka disebutkan di sini, dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut haiwan ternakan ini maka hanya halal khusus buat lelaki. Lelaki je boleh makan. Apa-apa yang ada dalam perut binatang hanya halal untuk lelaki, dan haram bagi wanita-wanita isteri kami. Lalu mereka membezakan. Maka dengan perkataan yang ada pada perkataan ta'im, sebenarnya Al-Quran nak menegaskan sebenarnya bila sesuatu itu haram, tak ada beza lelaki dan perempuan. Lalu perkataan ta'im menjawab pada waktu itu dakwaan salah ataupun pada waktu itu kepercayaan salah mereka yang Allah terangkan pada ayat 139. Bila sesuatu itu haram, tak ada beza lelaki dan perempuan. Bila sesuatu itu haram, haram untuk semua. Lalu sebab itu Al-Quran menggunakan perkataan ta'im, tidak menggunakan perkataan lelaki maupun perempuan. Itu adalah poin yang kita boleh ambil daripada perkataan ta'im. Apakah maksud ta'im? Maksud ta'im adalah orang yang makan. Kemudian firman Allah, yat'amuh, yang dia hendak memakannya. Lalu bila kita sambung semua ayat ini, maka firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka reka tentang pengharaman tadi, la ajidu, tidak aku dapati, fima uhiya ilai, di dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku. Apa yang Nabi tidak dapati? Muharraman ala ta'imi yata'amuh, sesuatu yang diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya. Lalu tidak aku dapati sesuatu yang haram tadi daripada apa yang mana kamu dakwa. Tak ada pun. Apa yang kamu dakwa unta ni tak boleh makan, tak jumpa pun. Apa yang kamu dakwa kambing ni tak boleh makan, tak ada pun. Apa yang aku jumpa bahawa apa yang kamu dakwa benda ni tak boleh, tak ada pun. Lalu itu adalah penerangan daripada Allah untuk Nabi SAW sampaikan. Illa, kecuali. Bermula daripada illa inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan benda-benda berikut ini adalah haram. Illa, kecuali. Daripada illa bermula je apakah benda-benda yang Allah haramkan. Lalu apakah benda yang Allah haramkan? InsyaAllah kita akan sambung esok. Sebab mak saya call, lalu saya kena jawab. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Apakah benda yang Allah haramkan? Lalu Allah dah beri jawapan. Tetapi apakah benda yang Allah benar-benar haramkan? Ianya bermula daripada illa. Saya harap penerangan saya jelas. Saya harap perkongsian ini adanya pemahaman untuk sahabat-sahabat. Kalaulah sahabat-sahabat faham, mohon komen jelas di ruang komen. Minta maaf, kita habis awal sikit hari ini. Kita sempat bersiaran 18 minit sahaja. Tapi ada urusan yang sebenarnya mak saya mungkin nak saya buat. Sebab itu dia call saya. Lalu saya harap jelas. Kalau jelas, mohon komen jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Lalu kita akan sambung daripada illa. Apakah benda yang Allah haramkan? Kita sambung esok insyaAllah. Terima kasih semua. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.